So yang itu video tu, rakam tu masa bila? Masa video, okay, dia macam ni. Dia nak cerita daripada awal ke nak cerita daripada video tu? Boleh daripada awal boleh. Kita boleh go through Okay. the process of kena panggil. Okay, ingat tak masa, okay, saya cerita sikit saya punya background. Masa saya bekerja dekat dalam industri pendidikan. So macam hari tu last time memang saya terima duduk dekat dalam industri ni sebab this is one of the yang macam industri yang selamat tau. Ada food F&B, ada pengangkutan, makanan. So macam industri pendidikan ni memang saya dekat lah. Saya senang lah nak berurusan kan. Dan macam okay, industri pendidikan ni kira macam stable lah. Boleh survive lah. So macam okay, it's okay. I carry on balik dengan industri pendidikan ni. So sampai PKP hari tu, masa 4 hari bulan yang masa PM suruh kita masuk. So my pejabat saya suruh masuk lah. Bos, owner pun suruh masuk. Dia kata okay, come on, masuk semua. Masuk ramai-ramai kan. So maknanya bila start PKP tu tak tahu apa-apa lagi lah. Tak tahu apa-apa. Kita orang kerja normal macam biasa. Masih normal. Masih normal. Kita orang kerja macam biasa. Dia orang push pun macam biasa. Tak ada masalah lah. Kita macam nothing tulus. Kita orang pun macam nak buktikan apa. Kita orang buat kerja kan. Macam tu lah. Buat kerja siang malam. Dia nak pukul 7 kita bagi kan. Contohlah. Tapi macam pelik juga. Kenapa dia suruh panggil masuk masa 4 hari bulan. Tapi masa 3 hari bulan tu saya cakap dengan bos. Ni bulan 5 kan? Bulan 5, bulan lepas. Masa kita baru naik PKP tu yang masa everyone boleh masuk office masa 4 hari bulan 5 tu. So macam hari Isnin tu saya cuti. Dia kata nak ambil cuti. Dia kata okay good. Dia kata okay, and then esoknya sebab benda ni terlalu private jadi tak semua orang tahu dan tak ada siapa-siapa pun yang bagi hint ke, tak ada siapa yang macam bagi get ready ke kita ada retrenchment kan. Tak ada. So macam 4 hari bulan tu macam dia sangat rahsia. Kita tak tahu pun siapa kena, kita tak tahu pun department mana, bos orang pun tak berani nak cakap. Sampai 5 hari bulan tu saya masuk. Lepas tu dia kata, Anwar, I want to see you, come in. Dia kata, okay kita masuk lah. Kita masuk. Lepas tu dia kata dah bla 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 bla, dia bagi cerita sikit. Dia kata okay, you selected untuk MMS. Dia kata pendek cerita lah. Lepas tu saya okay je. So saya tak ada masalah benda tu. Sebab apa, saya masa sepanjang PKP sebenarnya saya dah pernah kerja dengan company yang sama daripada 2011 sampai 2017. Saya berhenti sekejap. Lepas tu dia panggil balik. Dia lah personally dia panggil saya semula. So macam saya punya perkhidmatan ni dia reset balik lah. Dia jadi 1 year and a half. So macam aku dalam office ni aku antara yang paling junior sekarang ni walaupun umurnya senior. Lepas tu memang kita dah expected lah. Kita fikir macam aku ni kalau naik ni aku get ready je lah, mental ke physical ke apa ke kan. Dia kata apa nak jadilah, kalau aku kena buang ni memang aku tadah je lah kan. Macam tu lah, minded yang macam tu sepanjang PKP. Lepas tu akhirnya memang terbukti kan, saya dah dipilih. Lepas tu saya senyum je lah. Tapi dalam senyum tu tak lama lepas tu macam kita back to reality lah kan. Tapi macam-macam persoalan. Memang orang kata bela katak lah. Kita memang tak tahu. Memang macam kena culik. Lepas tu duduk dekat dalam bilik. Lepas tu tak tahu. Kita tak tahu apa orang buat kat kita. Apa masa depan kita. Kenapa kita kena kan. Lepas tu kita pergi HR. Dia kata okay. Hari tu 5 hari bulan. 5, 6, 7, 8 hari bulan. Dalam masa 4 hari ni, saya kena bagi jawapan dalam masa 4 hari. Saya kena sign dalam masa 4 hari. So, saya ada 3 hari untuk saya fikir, untuk saya tanya
apa aku nak buat lepas ni. So sebelum sign, sebelum hari 8 hari bulan tu, memang call lah. Call. First orang pertama yang saya call kawan baik saya sejak umur 15 tahun. Nama dia Huda Khalid. Dia memang lawyer dekat JB. So dia kata okey. Dia kata tak tanya lain sebab dia kata dia tak biasa buat. Okey, ni ada masalah pula. Bila dia kata, bro, aku tak tahu sangat pasal labor law. Lawyer yes. Tapi macam dia tak tahulah sangat labor law. Okey. Lepas tu tak apalah. Dia dah bagi nasihat sikit-sikit. Lepas tu okey, saya ambil lah nasihat dia. Lepas tu saya fikir, siapa lagi lawyer kawan yang aku ada? Saya telefon Marwan Abdullah. Marwan Abdullah ni dia kerja dekat Mahal Lawyers dekat Gombak. So saya call dia, saya call dia tak dapat. So saya WhatsApp je lah. Dalam rasa macam keliru apa semua tu, WhatsApp dia alhamdulillah dia respon dan sangat baik. Dia kata memang dia pun banyak kawan saya yang Marwan Abdullah ni memang banyak buat kes-kes buruh. Orang dia nanya, orang macam-macam saya lah. So macam nasihat dia sangat banyak lah. Dia kata apa, ada perkeso ke, apa bos kata ada option lain ke, kiraan dia macam mana benda-benda tu. Tapi alhamdulillah lah ada kawan-kawan yang dapat membantu. The same day masa 5 hari bulan tu, masa lunch tu, saya ajak salah seorang daripada office mate. Dia muda lah, sangat muda lah. Umur dia 25 tahun. Jomlah kita pergi cari barang sebab kedai apa ni? Kedai telefon pun dah buka kan. Kita punya phone dah letak apa semua. Lepas tu kata, jomlah. Jom. Lepas tu terus je cerita dengan dia. Aku kena MSS ni. Lepas tu kata, pancing lah dia. Engkau okey tak? Sebab dia pun junior juga. Lepas tu dia kata, aku pun kena. Lepas tu pendek cerita lah. Memang kita sama-sama kena lah. So macam ada dapat kawan lah. So macam ada rasa relief. Sangat banyak jugalah rasa relief tu. Macam bukanlah macam kita. Bukanlah macam tu. Macam aku ada kawan lain. So macam kita boleh support each other. Kita boleh bincang. Itulah. Sebab benda tu dibuat dalam keadaan yang rahsia. Maknanya you guys don't know siapa yang kena lah. Betul. Sebab kalau culture dekat office pun dia macam tabu lah. Benda ni tak boleh bagi tahu siapa-siapa. Jangan bagi tahu sebab kita pun macam budak-budak pun bila dah tahu benda ni, bila dah rumors ni dah spread satu company, lepas tu diorang pun cakap kita takut ni. Dia punya ketakutan orang-orang yang tak dapat tu, saya selalu share dengan kawan-kawan lah. Dia punya ketakutan tu macam kita tahu nak kiamat tapi kita tak tahu bila. Tapi kita tahu kita akan masuk. Macam tu lah. Kita akan mati, kita tahu lah macam tu. Dia tak kira tau. Junior, senior, orang yang 20 tahun pun kena, 13 tahun pun kena, 9 tahun pun kena, 25 tahun pun kena. Kita tak tahu apa. Kita tak tahu macam pada kita, kalau dari segi emosi kita tahu macam apa hanky-panky kau nak buang semua orang kan. Macam tu. Ataupun dia macam tak ada trade lah. Macam low performer ke, macam nampaknya macam semua kena. Sampai bos kata, awak ni tak ada kes tata tertib. Awak ada buat salah. Tapi tak adalah saya bagi sampai HR suruh siasat awak ke macam tu lah. Sampai tahap yang HR dah chop kau kan. Tak ada. Pergi ke atas pun dia kata, tak ada. Dia kata, nak buat macam mana kan? So masa tadi Anwar ada tadi cerita kan, bila kena dibagi tahu tu, dunia terasa macam kena culik, gelap, tak tahu nak buat apa kan. And then bila lepas dah call Marwan, dah call Huda tu kan, and then dah ada colleague yang sama juga kena kena retrench. MSS. MSS. So apa yang bermain di fikiran bila dah melalui proses yang
Macam tu masih fasa-fasa awal lagi kan, maknanya dah beritahu, and then kalau semua orang tu berlaku dalam masa selang sehari dua kan. Sebenarnya call lawyer tu hari yang sama. Hari yang sama. Itu the first thing lah, benda yang saya buat. Tapi benda yang terlintas selepas tu, apa aku nak cakap dengan family aku? Macam kau yang cakap tadi kan, macam okay, kita pernah baca cerita orang, kita pernah dengar cerita orang, ataupun siapa yang macam saya, generasi saya sempat ke tak sempat dengan 97. Masa 97 tu saya masih sekolah. Tapi macam kita dengar masa tu recession, orang kena buang apa semua. Tapi bila kita pernah dengar cerita kan, bapak-bapak member macam bapak aku kena berhenti kerja dengan Proton tahun 97, lepas tu bapak aku jadi driver. Macam kita nampak benda tu macam urban legend tau, tapi kita nampak orang tu macam orang ni boleh survive kan. Tapi macam apa dia kena, apa survival dia kita tak tahu, apa dia buat kita tak tahu. Tapi so sekarang ni antara satu benda yang saya cari selain daripada tu, selain yang daripada information apa hak kita kena tahu sebenarnya apa hak kita dekat dalam company, apa hak kita sebagai pekerja, apa bos cukup tak carum kita dekat perkeso, dekat dalam sokso tu, kita setiap bulan kita tengok balik payslip kita, kita tahu cerita dia, kita kena tahu apa hak kita. Itu paling penting. Jangan takut dengan HR, dan kita tak boleh marah sebenarnya. Kita tak boleh marah bos, kita tak boleh marah HR. Jadi mungkin benda tu pun maturity pun bergantung lah kan. Macam saya ni dah banyak kali bertukar kerja, dan banyak kali ada ups and down dalam hidup. Tapi tak menjanjikan kita boleh kawal emosi kita kan. Tapi macam rasa marah tu ada. Tapi macam janganlah kita pergi naik HR, lepas tu kita tengking-tengking ke benda-benda kan. Benda tu memang maturity tu membantu saya lah, macam dalam membuat keputusan. Pada masa tu banyak sangat benda kita tengah nak fikir ni. First, banyak kita nak fikir. Second, kita blur, macam saya cakap tadi, kita blur katak. Memang tak tahu nak cakap dengan family apa. Takkan kita nak balik-balik tiba-tiba cakap dengan kita punya partner kan, dengan kita punya isteri lah, especially orang yang tiap-tiap hari kan, kita nak sembunyi pun sampai bila. Tiba-tiba tengah baring-baring mengigau ke apa kan, tengah baring-baring menangis ke tiba-tiba seorang-seorang, abang ni dah kenapa? Benda tu kita tak boleh sembunyikan lama lah, which is kita kena cari plan. Dia bukannya macam orang yang nak pencen, ataupun orang yang macam dia nak VSS. Macam VSS dengan MSS ni lain. Macam VSS ni dia dah tahu, dia dah plan, ataupun company dia dah buka plan-plan yang diorang nak bagi kan, macam VSS. Sebab biasanya VSS besar lah. So MSS ni bila saya tanya ask around, saya call balik ex-boss saya, tanya pendapat orang yang lebih berpengalaman, apa option yang saya ada kan. Dan tanya juga HR, apa option yang saya ada. HR biasalah, kalau saya tak tahulah company lain, tapi biasanya HR akan pusing lah. Dia kata, macam inilah, you tanya boss you lah. Lepas tu tanya bos, bos suruh tanya HR lah. Dia buat kita macam bola kan. Tapi apa hak kita? Akhirnya saya dapat jawapan, okey, orang-orang yang dah lama kerja cakap, okey, Noah, kau tak ada pilihan lain. Kau kena ambil juga. Kalau tak, kau memang kena buang macam tu je lepas ni. Macam itulah. Contohnya, ayat yang paling senang kita nak faham lah. So, dalam kontrak kerja, dalam surat yang kita nak sign, dia bagi suruh sign tu dalam masa 4 hari tadi tu. Dalam masa 4 hari tu memang ligat lah kepala kan. Ambil cuti ke apa ke, pergi perkeso, tanya, WhatsApp member, memang buat research gila-gila lah. Memang macam
engkau dia kira macam engkau ada 3 hari sebelum kau kena tangkap remand. Apa kau kena buat? Macam tu kan. Apa hak kau? Macam tu. Kau kena tahu, kau kena tanya kawan kau. Walaupun musuh kau pun kau kena tanya lah time ni. Kau kena tebal dengan juga muka, kena tanya. So dia bagi masa dalam masa 4 hari tu untuk sign borang tu. But then still daripada tempoh sign tu dia ada tempoh macam betul-betul tamat kerja lah. Mana bukan masa sign tu tamat kerja kan? Tak. Dia still dalam law masih lagi bound untuk 30 hari bekerja tu. 30 hari notice. Tengok kalau dia junior ke sebulan, kalau dia senior 2 bulan. Tengoklah kalau jawatan dia macam mana kan. So itu tu memang ada dalam law kita. Maknanya dia memang tak boleh terus sign dan terus berhenti lah. Sebab tu saya cakap kena tengok balik offer letter yang kita dapat. Kemungkinan juga dia boleh buat benda tu. Okay, hari ni you last, you boleh belah, you boleh pack up, belah sekarang. Boleh juga. Dia tengok tapi bergantung pada agreement awal. Apa agreement awal yang kita sign tu. Kena baca balik semula. Kadang-kadang dekat letter MSS tu pun dia tak akan mention kita punya 30 hari, dia tak akan mention kita punya tu. Dia akan kalau dia akan gunakan istilah awak rujuk balik dekat apa yang awak sign. Awak rujuk balik kat sana. Macam dokumen tu masih boleh dilampirkan bersama lah. Tapi macam ada juga benda-benda yang kita boleh fight. Tapi dengan kalau company macam ni dia saya boleh katakan dia company besar lah sebab dia group of companies. HR akan cakap ini saya share lah. Kalau siapa-siapa yang tengah takut, kalau siapa-siapa yang macam rasa diri dia was threatened by COVID-19 ni punya pandemik. Ni bukan pandemik COVID-19 lah. Dia pandemik diberhentikan kerja. Kan? The effects of COVID. The effect of COVID ni. HR akan cakap awak nak bawa benda ni pergi mahkamah, bawa, silakan. Kita orang terima je. Tapi kalau awak menang pun, kita orang takkan ambil awak kerja. Dia akan arrogantly, dia akan cakap macam tu lah. Tapi macam secara realitinya, dia orang boleh cakap macam tu. Itu kita kena faham. On paper betul apa yang dia buat. On paper pun betul apa kita buat. Tapi berapa lama rentetan panjang tu kita nak tahan, nak pergi sue company tu balik kan? Kita dah lah tak ada duit kan. Kalau kau kerja 20 tahun ada dapat 30,000, 60,000, okey lah kau duduk diam je lah kan. Kita ni yang dapat sebulan. Okay, the term yang saya dapat tu, saya dapat gaji sebulan, bulan Mei. Dan ada satu istilah nama dia garden leave. Garden leave ni kita boleh meninggalkan company tanpa berkhidmat. Okay, let's say saya sign benda tu pada 8 hari bulan Mei. Hari terakhir saya pada 6 hari bulan Jun, minggu lepas. 6 hari bulan Jun, hari Sabtu minggu lepas. Jadi sepanjang okay, let's say ada seminggu lepas tu Jumaat, 8 hari bulan Mei tu hari Jumaat. Ada seminggu depan tu sampai 9, 10, 11, 12, 13, 14 tu saya dah boleh cuti dah lepas tu. So daripada hari yang belas-belas tu cuti bergaji lah. Cuti bergaji. Maknanya dia akan bagi juga kita ni. So tu istilah dia, nama dia garden leave. Itu pun dia ada permainan dia juga. Itu kita kena faham. Macam mana kita kau team dengan bos, macam mana kita kau team dengan HR. Kita kena memang betul-betul asak dia orang lah. Kita tanya sampai dia orang boring tengok muka kita. Macam tu. Itu pun hak kita. Tapi emosi kita kena kawal. Ada dua benda macam itu benda yang nak kena jaga lah kan. Betul. Itu kena jaga. Kita memang macam mana nak cakap perasaan dia dalam bahasa Inggeris tu rage. Memang degupan jantung memang laju. Memang kita macam dengan bela-bela kita nak jawapan tu sekarang juga. Dengan kerja yang kita tengah menghadap daripada hari tu kan.
kita kena masuk office lagi. Kira macam banyak benda kena absorb. Banyak benda kita kena fikir dan memang kena tenangkan hati lah.